baris dia tuan, baris dia tak anu. Minhajul Abidin. Baris dia. Baris dia. Baris dia. 3 wa ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Rabbi zidni wa zidna ilman nafi'a wa fahman mustaqima wa hidayatan lis-shawab. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد adapun wa ba'du fa hadhihi tarjamatul muallifi radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa sayyiduna al-imam. Ini beradab, ini jalannya beradab ni, jalannya beradab. Tidak beradab dengan orang yang ada murtabak dengan Allah ataupun ada murtabak dengan kerjaan, dia ada cara beradab. Wa huwa, dan iaitu sayyiduna al-imamul alimur rabbani wal arifus samadani qutbul wujudi sahibul kasfi wasyuhudi. Allahu akbar. Itulah. Dan ada pun kemudian daripada itu, yakni kemudian daripada ucapan Bismillahirrahmanirrahim dan ucapan Alhamdulillah engasuknya dan ucapan wassalatu wassalam, sudah siap semua tu. Sesudah tu maka aipa aqulu, maka aku nak berkata. Jawab bagi adapun. Inilah terjemuh bagi muallif. Cerita dia dulu. Cerita Imam Ghazali sikit. Panjang sekali lah. Malam ni berkali dasuk dak cerita dia, tak apalah. Radhiyallahu ta'ala anhu. Dan iaitulah itu dia Imam Ghazali ni. Imam Ghazali ni penghulu kami. Tidak penghulu yang kecil. Penghulu yang besar ialah Nabi Muhammad. Penghulu yang terbesar yang sebenar Allah Subhanahu wa taala. Penghulu kami imam siapa darjah, imam ikutan orang pada ilmunya. Yang alim rabbani, alim jalannya dekat ketuhanan, jalannya rububiyah, uluhiyah dan rububiyah. Dan arif billah samadani, yang terbasa kepada Tuhan juga. Imam Ghazali ni, iaitulah tu dia muallif radhiyallahu anhu tu, dianya sudah sampai, dia sampai darjah wali ni,
Qutbu wujudin, dia siapa dia kutub. Jadi disaksi akan dia oleh ulama, oleh awliya illahi ta'ala, dia siapa darjah kutub. Itulah kutub wali Allah. Qutbu wujudin, kutub bagi makhluk ni nasbahnya. Darjah kok jalanan Allah, kok jalannya awliya illah yang mempunyai kasbin, yakni kasbin imani, iaitu tajalli asrar, tajalli jamal, bagai-bagai keelokan perbuatan dan tadbir Allah Ta'ala. Itu dia. Kasbun imanin yang amat tinggi. Maknanya bila kasbun iman ini artinya terbuka laduni lah. Itu iman laduni, pahamnya laduni, asrar rullah, asrar bagai-bagai asrar, jamal dan jalal, makrifat, keelokan terbir perbuatan Allah terhadap sekalian alam, dan jalal tadbir dan perbuatan Allah yang menunjuk atas jalla jalaluh, jalalnya. Itu dia. Jadi sampai dia jijak dia, dan suhu yakni zauq dengan hati. Itu dia ahli zauqi, ahli kasbin dan ahli zauqi. Maka inilah iman tidak tergugat. Iman la khaufun alaihim wala hum yahzanun, dah sampai sini. Sampai sini tak ada masalah dah. Itu dia. Jadi duk iman tak sampai sini itulah jadi yang jadi masalahnya. Jadi masalah tu kokah-kokah dah tinggal Allah. Kokah-kokah dah tu dia jadi rusak dengan Allah, membelakangkan Allah. Tu dia rasa dah tak sedap dengan Allah, rasa sedap, selesa dengan yang lain daripada Allah. Tak sampai dia jadi. Na'udzubillahi min zalik. Tu dia. Wajada 'abdan min 'ibadina atainahu min ayatina. Atainahu min ladunna ilma. Supaya Nabi Khidir itu orang ahli kasbin dan ahli suhu yang amat tinggi, yang amat sempurna. Itu dia. Dia masalah iman kasbin ni, dan ada zuk suhu ni, kata dalam bab fadilat kelebihan, dia satu kati amalan orang ahli zuk dan ahli kasbin ni lebih baik daripada amalan kita ni berpuluh-puluh tahun. Sebab itulah orang ada siapa radhiyallahu ta'ala anhu semena, siapa aulia jadi arif sungguh, maka tak ada dah kita orang soleh ke gapo ke nak amak demo pahala kebesaran ketinggian di sisi Allah, tak ada nak amak dah. Tak ada nak amak dah. Sebab itulah jadi menjadi lorong, masuk lorong ni orang panggil ahlillah. Masuk lorong ahlillah ni lebih segala-galanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ummi pokoknya iman kita tu mesti iman sahih sungguh. Jangan iman yang benuh dalalah ke. Itu dia. Iman yang sahih. Wa kana Allah wa la syai'un ghairuhu. Wa kana Allah wa la syai'un ma'ahu. Wa kana Allah wa la syai'un qablahu. Itu hadis sahih. Wa kana Allah, telah adalah Allah. Nabi kata, sahabat kita tanya, kami nak tanya akan dikau ya Rasul, hadis sahih.
kami nak tanyakan di kau daripada awal-awal pekerjaan ini, hal agama ni. Maka Nabi pun ayat hadisnya sahih. Dalam tafsir Quran ada belakang tafsir besar lah. Kalau tafsir kecil dia tak ada. Macam tafsir Qurtubi ada, tafsir Al-Alusi ada, tafsir Ibnu Katsir ada, tafsir Al-Kabir ada. Satu daripada tempat dia nyawa ayat jelas dan molek, iaitu dalam surah Hud ayatnya wa kana arshuhu 'alal ma'i. Itu dia. Di situ cara kau buat arah dan cara kau Allah Taala ni ada azali. Wa kana Allah, telah adalah Allah Subhanahu wa taala tu, wa lam yakun syai'un ghairuhu, dan azalinya itu tidak ada yang lain daripada Allah serta Allah azali. Hanya Allah ada dengan ahadun. Qul huwallahu ahad. Ahadiyah Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Wala syai'un ghairuhu, tidak ada sesuatu yang lain daripada dia. Wala syai'un qablahu, tidak ada sesuatu sebelum daripada dia. Ada dia. Ada dia tu ada dengan qul huwallahu ahad. Kata olehmu Allah itu ahadun. Ahadun yang tidak ada yang kedua sama sekali. Ahadun yang la syarikalah. Itu dia. Sebab itulah jangan nak pandai-pandai cari dah. Nak menyambungkan Allah dengan itu silap besar. Ahadun yang la syarikalah, ahadun yang la sabiha, la sabiha lahu, ahadun yang la nadida lahu, ahadun yang la nazira lahu, ahadun yang la sahibata, ahadun yang la walada. Itu ahadun Allah, ahadun tu bukan ahadun kita. Ahadun ni tu kau jangok ya, bila nak mari seorang lagi jadi dua. Allah tu tak menerima jadi dua dengan yang lain. Tuhan yang lain tidak ada, dan makhluk sekaliannya tak boleh menyamakan dengan Allah. Tidak. Itu dia antara umbi dia. Jadi ada pada azali itu ada dengan Zul Jalali wal Ikram, ada dengan Jalla wa Azza, ada dengan As-Samadu. Lepas tu itu dia kasih nak memperkenalkan keuluhiyah dia dan akan rububiyah dia, akan hamba, akan makhluk dia. Maka dia bermula dengan menjadikan, kata setengah riwayat, menjadikan air. Dulu daripada menjadikan langit bumi ini, dalam tafsir bagai-bagai itu menjadikan air. Kata setengah riwayat menjadikan arah. Jadi arah dan air itu adalah makhluk yang terdahulu daripada langit dan bumi. Dan Allahnya azali, terkaya, Al-Ghaniyul Hamid, azali. Dia tak ada berhajat pada arah. Hanya Allah jalan menjadikan langit bumi arah kursi itu. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Bukan jadi main-main. Ada hikmah untuk dekat rahmat pada makhluk. Bukan Allah nak tupai arah, bukan berhajat pada arah. Allah azali dengan Al-Ghaniyul Hamid, azali lagi dah. Tu jalan ni ringkas saja royak. Kalau panjang tu dia ada getah juga sikit-sikit. Baiklah. Kena makrifat molek. Nak jadi wali ni kena makrifat molek ni. Nak jadi kutub, nak jadi suhu, nak jadi gapo, kena makrifat yang sahih. Kerana ijmu' ulama tidak boleh jadi wali Allah kalau akidah dia berdoa. Kalau siapa supaya juga syariat dia berdoa. Maka semua tu berhajat pada belajar dan tupu belajar. Perhati kepada pelajaran yang sahih dan sebenar, baru boleh reti. Sebab itulah dengarlah. Dengarlah. Belajar ni lebih pahala daripada lain-lain. Kerana dia kadang-kadang perdu'in, kadang-kadang perdu kebayah, kadang-kadang sunat. Itu dia pelajaran ni. Baiklah. Jadi dia mempunyai kasyaf, kasyfun imani.
dan syuhud, yakni zat ainul yakin, hakul yakin, kamalul yakin. Hujjatul Islam wal mahjatul lati yutawassalu ila darissalam. Allahu akbar. Itu dia. Dianya dimasyhurkan antara ulama ulama yang sehabis-habis alim pada zamannya dan hingga sampai hari ini. Imam Ghazali ni sudah jadi terkenal, dianya apa? Hujjatul Islam. Dia menjadi hujjah pada Islam. Di segi fiqahnya menjadi hujjah pada Islam. Di segi akidahnya menjadi hujjah pada Islam. Di segi makrifatnya menjadi hujjah bagi Islam. Dia sebagai hujjah, dalil yang kukuh pada Islam. Itu dia. Kalau ada itu dia, gelomok gitu, gelomok gini, kucar gitu, kucar gini, maka rojok pada dia tafsir dengan baik. Tak boleh, tak ada siapa dia boleh nak lawan dia pada masa dia. Ini Allah angkat amr dia. Macam Rasul tu hujah yang terbesar, yang amat agung Rasul ni. Jadi dia ni hujah kemudian daripada Rasul, balighu anni walau ayah. Itu dia. Jadi puak mubaligh Rasulullah. Itu dia. Dan tempat mahjah, tempat ambil dalil. Itu dia. Jadi apabila gusuk, apabila berlaku perdebatan, perkhilafan yang tak dapat orang lain menghuraikan, maka pakak dia ambil dengan dia. Memang cerita dia terlalu hebat. Terlalu hebat. Yang menyampaikan boleh menyebab pandanya. Menyebab sampai orang yang turut dia ambil molek dia, kerana dia tu adalah ulumul Quran wal hadis. Dia tu ulum Quran, dan mafhum ulumul Quran. Bukan pada pendapat saya, bukan gitu. Itu dia. Yang menyampai kepada negeri Darussalam, negeri kesejahteraan, syurga. Itu dia. Maka syurga ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam royak dah. Royak boleh dikatakan royak belaka. Hak besar, hak kecil, hak belik, hak tak belik, royak belaka. Hamba baca hak belik dah. Berasa marah, berasa hak belik. Jadi dah. Tu dia syurga ni. Syurga ni Allah ya Rabbal Alamin. Baik. Siapa dia Hujjatul Islam ni? Atas bayar kepada Hujjatul Islam tu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, nan negeri dia. Iaitulah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi orang dulu, jadi dia kasih doa pada Nabi Muhammad tu. Anak cucu cicit nama Muhammad. Derek. Anak Imam Ghazali Hamid, dia nama Muhammad. Pak dia nama Muhammad. Tok dia nama Muhammad. Derek. Itu dia. Kasih kepada Nabi hingga sampai setara tu. Al-Ghazali. Baik. Maka adalah Syekh kita radhiyallahu anhu, Imamul A'zam. Dia satu daripada Imam A'zam. Dia ni nasbah imam di segi fiqh ni. Dia mujtahid mazhab dalam mazhab kita Syafi'i. Jadi dia kurang sikitnya sebab dia duduk dalam mazhab Syafi'i itu, kata riwayatnya pada akhir pekerjaannya dia tupu berhadap dengan ilmu hadis. Tupu berhadap pula dengan ilmu hadis. Dulu pada tu dia tupu hak lain. Tidak, maka bila dia kurang tupu dengan ilmu hadis ni, maknanya bahagian ijtihad ni dia nas dia hadis. Maka dia tak sapa mutlak lah, dia sapa mujtahid muqayyad dengan mazhab. Rakah ceritanya dia tupu, tapi umur dia pendek, 54 tahun. Masa kalau tak silap gitu ya. Umur pendek.
Mati dulu tak ada tercapai ulumul hadis, tak ada siapa hak sempurna seperti Imam Ahmad, seperti Imam Syafi'i, tak ada sempurna. Tapi dah tak sempurna tu nasbah demo tu, nasbah kita tak ya Imam Ghazali pun tak pandai. Bukan torah tak pandai kita. Yang duk kecek cara orang tak kenal tu. Jadi lekeh. Nasbah mujtahid mutlak. Tu dah kesempurnaan dakah huraian hadis nasbah mujtahid mutlak dia tak ada siapa. Tu dia nasbah ahlul hadis yang dakah umpama Imam Bukhari, Imam Muslim dia tak ada siapa. Tapi dia tupu pula. Berkata oleh ulama, amo baca cerita dia. Berkata oleh ulama, kalau Allah bui umur dia panjang, dah siapa, maka timbul sah gagal timbul mazhab lain, bukan lagi dia mazhab Syafi'i. Tu dia dah. Tapi oleh kerana dia tu dia tak ada siapa situ, maka dia pilih mazhab Syafi'i. Tapi mujtahid mazhab muqayyad dengan mazhab lain, dan mazhab tepi-tepi Imam Syafi'i dah tepi-tepi. Tu dia kiri-kiri Imam Syafi'i dah. Tidak. Baiklah. Pada makam asma yang amat tinggi dah dia tu. Dan segala karangan-karangannya kutub fiqh. Banyak kitab fiqh, maka iaitu kitab fiqh dia. Tidak. Kitab fiqh dia asal sebagai pokok yang amat besar, yakni pohon umbi segala kitab fiqh, fiqh, dan asal bagi segala kitab fiqh Syaikhaini Imam Nawawi dan Imam Rabi'i. Jadi Imam Nawawi dan Rabi'i ini adalah mengambil dan menghurai dan menterjehkan hak daripada hak dia. Tu dia. Ambok lah ni mudah selupa nak sebut tu dah ni. Tokoh yang muda itu boleh sebut dan dia terlupa. Nama-nama kitab dia terlupa. Tak apalah. Maka iaitu kitab Imam Ghazali ni, pohon umbi, pangkal tempat pengambilan yang amat besar, dan manhal tempat mengalir air hukum mazhab yang amat manis. Tu dia, yang amat rajah, yang amat lakam muktamad, istimewa pula. Lebih lagi pula Ihya Ulumuddin. Tu dia, yang menghidupkan, ihya tu yang menghidupkan segala hati yang mati di segi kerah dengan agama. Mati itu kerah dengan agama, jadi payah nak beki tu orang panggil mati. Kinayah daripada kerah. Tempat kembali pekerjaan yang dicipta atasnya, yakni ihya ni, al-ihya ni di dalam amal. Tu dia. Dan mulazamah, melazimi, menetapi akan dia oleh ampunnya qulub, yakni ahlul qulub, yakni ahlillah, puak orang salik-salik, puak orang arif billah. Tu dia. Jadi memang hebat sungguhlah. Kita baca Ihya Ulumuddin tu, mula ni dia ada belakang, ada kedai tu belakang boleh beli. Hamba ada 2, 3 dah rumah hamba beli Ihya. Jadi kita tengok bahasan dia tu pada segi usuluddinnya, pada segi fiqhnya, Allah. Maknanya geliga sungguh. Otak geliga sungguh. Kata-kata dia tu adalah laduni. Kata-kata yang laduni daripada Allah Ta'ala. Kurniaan Allah, kasfun, dengan jalan kasfun imani, dengan jalan zuk. Betul. Tempat kembali pekerjaan yang dicipta, yang dicipta atasnya di dalam amal, dan melazim akan dia oleh ampunnya qulub dan makalah. Begitu juga segala karangan Ghazali saat ni, hak lain pun
Maka sebab Minhajul Abidin lah, yang dua itu adalah menunjukkan semua tu menjadi dalil, menjadi zillun, menjadi dalil yang tepat atas besar qadarnya, murtabaknya di sisi Allah. Jadi dia ni asal dia nak masuk ke jalan ni dia nya ulama fiqh dah apa nama ni mujtahid mazhab dah. Dia sentiasa duduk ijtihad bagai-bagai hukum dengan mujtahid mazhab tu. Satu hari dia semaya sekali dengan adik dia. Adik dia nama Ahmad. Adik dia tu masuk dok fiqh pun ya, ahli saufi pun ya. Jadi ada martabat tinggilah, ada kasah, ada apa dah adik dia Ahmad tu. Jadi Imam Ghazali ni tu pakai yang agung, maka dia jadi tu imam. Adik dia jadi makmum sama-sama. Satu hari tu dia dia jadi tu imam, adik dia jadi makmum. Tiba-tiba adik dia nya mubarakah daripada Imam Ghazali. Jadi semaya seorang tinggal. Apa tu? Jadi Imam Ghazali nya dapat tahu adik dia tu mubarakah. Bila sudah semaya, dia bertanya lah adik dia, "Bapa, ada kesalahan apa aku semaya?" Bapa tak ayak, dia tak ada kesalahan apa. Yang mubarakah tu gapo? Ada, dia kata, "Aku lihat atas belakangmu tu, aku tengok penuh darah atas belakangmu. Maka bila darah banyak tak maaf. Maka waktu aku mubarakah, kalau darah sikit tak apa, darah banyak." Betul mu nak apa? Darah atas belakang aku. Sekarang ada tak? Sekarang tak nampak dah. Dia kata benar. Jadi apa ya banyak sangat tahu. Aku duduk tengah semaya tu, aku hadir berkenaan dengan masalah haid perempuan. Orang mari haid, maka haid ni darah. Maka kasaf kauni orang panggil. Kasaf wali, kasaf kaun, kasaf makhluk. Maka nampak darah. Hak dalam hati Imam Ghazali tu ditafsirkan waktu biak nampak darah penuh tubuh dia, tak belakang dia. Tu kasah wali, kasah sungguh bukan dengan sebab mereka banyak puasa orang jadi kemayang. Ada orang nak belakang dia kata moga duk puasa tu duk orang menjadi nampak kursi jadi kelemahan. Bukan gitu. Kasfun imani, kasfun kauni. Kasfun imani ni jelas dan cerah dengan Allah Ta'ala. Ainul yakin, hakul yakin, kamalul yakin dengan Allah. Kasfu kauni ni nampak kita duduk sini, tengok Allah kalau jatuh tu tak ada perkara yang boleh menyekatkan nampak Baitullah duduk congok. Setengah awliya illah Ta'ala apabila dia syak nak semaya betul aku belak, maka dia tengok nampak duduk congok, maka dia semaya tak ada apa-apa. Orang lain duk lilah, mari dia tolong Baitullah. Orang lain pun boleh tupai nampak dengan karamat dia. Itu kasfun kauni. Itulah Tuhan kita, radar yang diberi. Radar orang putih buat ni radar rekaan hak Tuhan beri juga. Tapi radar hak asli tu dia. Itu dia. Baiklah. Tapi orang yang tidak berusaha, tidak jihad pi pada jalan Allah, maka hak gomaha tu Tuhan tak berilah, beri hak biasa jelah. Maka lalulah Imam Ghazali pun tanyalah, mu ngaji dengan siapa? Berasa seralah. Dia berasa hebat hak adik dia lagi. Tu dia. Mu ngaji dengan siapa? Adik-adik dia royak, dia pun pergi ngaji. Pergi ngaji dengan Tuhan ni, ngaji sahur. Engkau sampai jadi imam pada tasawuf pula. Mungkin dia orang otak Tuhan kurnia pada dia. Tu dia. Engkau sampai jadi dengan Minhajul Abidin, dengan ihya, dengan gapo ni. Dulu pekoh tu. Kau sudah kau sahur ni gitu-gitu ya lah, biasa ya lah. Baiklah. Tu dia. Dan demikian lagi menunjukkan besar qadar di sini, martabatnya
barang yang menunjuk oleh barang yang tu bagi menunjuk kalau kita ngaji nahwu. Oleh barang yang yakni mimpi yang dilihat, yang mimpi di dalam tidur yang soleh, mimpi yang benar, yang sadiq. Maka yang cuma itu adalah menunjuk dia. Yang adalah ia satu suku. Mimpi orang soleh ni, mimpi yang benar, mimpi orang soleh ini, Nabi pun kata satu suku daripada beberapa suku nubuwah. Juzuk nubuwah. Pada benar nasbah suku tu, nasbah benarnya sebagaimana laga nubuwah lah benarnya. Daripada sebeda Nabi yang mempunyai hadarat Muhammadiyah, yang mempunyai hadarat wahdah. Itu dia. Ahadiyah wahdah. Itulah dikatakan itu dia. Hadarat Muhammadiyah pada ketika wahdah tu. Kerana ijmal nur Nabi kita atas mazhab kasyaf auliyaillah, bukan rawi hadis dah. Jadi dalam mimpi itu ada soalan. Adakah pada umat kedua kamu adakah pada umat kedua kamu, yakni hai Musa dan hai Isa alaihima wa ala nabiyina afdhalus salati wassalami mudhafun ilaih. Itu dia. Hibran tu bukan khabaran dah. Hibran ulama. Adakah antara umatmu wahai Musa, wahai Nabi Musa, wahai Nabi Isa, seorang dakah ulama yang alim seperti ini? Nabi isyaratkan dengan kata ini kepada Imam Ghazali. Maka jawab kedua-duanya, yakni Nabi Isa dalam mimpi aulia lah, jawab keduanya tiada, tak ada. Dia sungguh hebatlah. Dan demikian lagi barang yang diriwayat daripada Imam Al-Arif Ibnul Malik. Ada setengah orang baca Ilmu Mulaiki, tapi saya ingat ngaji dengan Tuku, dia baca Al-Malik gitu ya. Daripada Imam Arif Yaqutil Qurashi, ni satu daripada wali yang sangat besar. Kalau tak silap ingat apa cerita dia, Yaqut Al-Qurashi ni, dia jadi penyakit di antara penyakit dia nya apa nama ni, buruk. Orang panggil pecah belah, buruk. Jadi tapi dia tak ada apa-apa, tak ada apa-apa, tak ada masalah. Mereka ceritanya anak pada satu syekh, jadi yang sangat sempurna waraknya dan elok dan comelnya. Banyak segala orang arif-arif billah pergi minta dengan syekh tu nak buat isteri. Mereka cerita tu dia kata dengan syekh tu, suami dia belum datang lagi. Jadi kamu adalah tak ada temui. Akhirnya mereka cerita, Yaqut setelah beranak Yaqut Al-Qurashi ni, maka dia datanglah kepada syekh tu, datang dan dibeliau oleh syekh, dan dikahwinkan mereka cerita dengan anak dia yang sangat sempurna sani, yang arif billah juga, arifah billah juga. Kemudian oleh kerana anak tu dia tu comel dah, anak dara lagi comel lagi, dia pula duk buruk gitu. Dia berasalah sesuatu berasa di dianya. Jadi sebelum daripada dia meniduri akan isteri dia tu, dia minta kain apa ni, salin lawak mandi lah, gapo orang panggil kain bulu tu, kain ada dia lap tubuh lah. Dia pergi masuk tandas, masuk tandas, dia masuk tandas tu, duk rekah kita ada dia mandi pokok tu ni siap pokok tu ni,
Dan dia pun ambil kain hak cuci tu, dia pakai tubik kelik. Tubik kelik tu, tubik dengan tak ada sikit abu. Buruk dia tu tak ada sikit abu, bersih. Dan kulit laik dan daga bau sedap. Dan dengan rupa muda, comel, lelaki, seorang lelaki yang sangat cantik. Tu cerita dia hebat. Ini sungguh ni, ini karamat. Pani dengan ilmu dan dengan amal. Bukan amal tidak ada ilmu ni. Sebab tu kita kena masa ilmu kita ngaji kerana Allah ilmu. Masa amal kita amal betul dengan ilmu kerana Allah. Teka masa ngaji maka kita mengajilah. Hak kita faham boh dalam hati. Hak tak faham ngaji semula. Berpanjangnya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ngasa mati ilmu agama ni panjang cerita. Baiklah, dia pun tubik daripada tandas dengan keadaan comel dan bau sedap dan rambut peluk. Itu dia. Mula tu guseng gopeng dan buruk-buruk. Ceritanya. Itu Islam kita ni. Islam kita ni bukan perkara main-main. Tapi di sini bukan tempat balasan. Sini tempat amalan. Jangan gaduh. Yakin dan buat. Yakin betul, buat betul molek. Di sini tempat amalan. Bukan tempat balasan. Tapi Allah Ta'ala beri keberkatan dan beri karamat itu sebagai kita kata tanda kebenaran, tanda benar. Itu dia. Sebab itulah kita tak jang orang nak jadi pemimpin boleh menyebabkan jatuh agama Islam kita, tidak jang. Bukan soal nak main politik, tapi memeliharakan tekad keagungan dengan Allah Ta'ala ni bukan perkara main-main. Bukan perkara main-main. Tapi orang yang mahjub, orang yang terdinding, dia tak tahu apa. Itu dia. Kama salil kalb in tahmil alaihi yalhas wa in tatrukhu yalhas. Seperti anjing. Orang mahjub ni orang seperti anjing. Jikalau engkau petuk akan dia, terjelai-jelai. Jikalau engkau senyap pun terjelai-jelai. Duk perangai itulah, itulah. Pimai tang, itulah kata orang Kedah. Tidak tak suruh royak gapo pun. Maka dia pergi masuk dalam bilik dia dengan keadaan karamat cantik yang sangat cantik tu, dengan rambut peluk dengan ekar pada rambut tu, muda bau sedap. Masuk. Bila buka pintu masuk tu, bini dia pun na'udzubillah minka, na'udzubillah minka, na'udzubillah. Aku minta berlindung dengan Allah. Aku isteri orang. Keluar. Dia pun suka senyum masuk. Donggo dia tu lelaki dah. Tu coba kita dengar Islam kita ni. Allah beri dengan sebab iman Islam yang sahih ni bukan perkara main-main. Tapi sini bukan tempat balasan. Jangan gaduh. Buat sudah. Tu dia. Buatlah. Jadi amor ngaji tani tu ada kecek lagu tani, amor lama duduk tani. Duduk Mekah pun duduk sekali orang tani. Tu dia. Sebab tu ada cakap amor tu lah pesing tani. Tu dia. Jadi na'udzubillah, aku minta berlindung, jangan mari, keluar. Dia suka. Jadi terbuktilah bini dia ni orang molek sungguh. Rekah cerita. Lalulah dia pun kata, sabar dia kata. Isbiri, sabar. Dengar dulu, aku nak oyak. Dengar dulu. Dia kata apa? Mu tak kenal aku. Yang gitu mu tak kenal aku. Lalu bini dia pun kata, siapa engkau? Siapa? Akulah suamimu. Aku minta kain kejam itu. Akulah. Bini dia pun tahulah bahawasanya Yaqut Al-Qurasi, kalau tak silap kalau tak tukar lah. Jadi moga dia tua ada kadang-kadang tukar nama nak supa. Tahulah tok laki dia tu bukan orang lapis. Tu dia. Maka kata dengan dia, wahai kekanda, Amo tak suka dengan rupa ni. Amo tak sih.
Hamba tidak nak kau rupa. Hamba nak hak asli. Tengok. Nak hak buruk tu. Hamba nak khidmat supaya hamba boleh pahala pada Allah. Hamba nak redha supaya besar pahala pada hamba. Hamba tak asal ni tak. Jangan. Hak sedia hak dulu. Enggak dia pun tahu nak kata dia. Saksi. Bila-bila jangan tak sah. Enggak dia nyok timbang takut jaga perasaan dia. Tapi jaga perasaan pun kalau bini dia tu suka, maka bila bergaul maka Tuhan beri lagu tu dia. Inilah karamat Nabi, mukjizat. Itu tanda benar Quran, tanda benar iman Islam, tanda benar ulum-ulum Quran ni. Tu dia bukan main-main. Baiklah. Dia pun tu baik pergi jamil semula, dia dok lila-lila, kelik payah urut semula tu, duk senang pas mati. Tu dia. Hebat. Ni Yaqut Al-Qurashi. Daripada Imam Arif Billah Yaqut Al-Qurashi radhiyallahu anhu, dan daripada Kutub Al-Fardi Al-Jami' Abil Abbas Al-Mursi. Ya Allah, orang hebat saja ni. Daripada Syarif Al-Hasani Syekhnya, iaitu Kutubul Fardi yang tunggal Ghausi ada dia, Ghausi Syarif Abil Hasan Ali Asyazili radhiyallahu lebih belakang ni, kutub belakang ni. Daripada Imam Al-Alimil Kabir, ceritanya bermimpi itu imam yang alim yang besar Ibni Hirzihim, orang Afrika, yang dimasyhurkan dengan Ibni Harazim. Itu dia gelar dia. Lagu mana? Bahwasanya ia mengkhabar Ibnu Harazim ni, iaitu Hirzihim ni, dia mengkhabarkan sahabatnya bahwasanya adalah ia menjahat, jadi suka jahat. Kerana memang dalam kitab-kitab Ihya ni banyak hadis orang tak tahu. Tu dia sengka dengan Imam Ghazali, dan ia Hirzihim mencela di dalam kalamnya di ayat ulumuddin tu, dan dia menyuruhkan anak murid dia menghimpunkan nusakh, yakni nusakh jamak taksir daripada nuskhah Ihya. Mencita dia, cita-cita dia atas membakarkan dia. Maka duduk dalam keadaan pekerjaan tu, melihatlah ia akan imam, yakni mimpi. Tak ada buat kerja apa, duduk pimpung-pimpung, bawa balik malam dia mimpi akan Imam Ghazali di dalam tidurnya. Maka menyuruh Imam Ghazali tu panggil dia. Baik, Ibnu Harazim, baik, kepada Rasul, mari kita pergi kepada Rasulullah, mari. Maka berjalanlah aku serta Imam Ghazali. Maka tak kala berhentilah kami antara hadapan Nabi SAW, dan padanya, yakni ada di sisinya, di sisi Nabi Syekhon, yakni Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Maka sembuh Imam Ghazali, berkata Imam Ghazali, ya Rasulullah, ini, yakni orang ini Ibnu Harazim ni, menyangka bahawa aku berkata dari kitab Ihya aku ni, daripada engkau hadis-hadis barang yang tiada engkau berkata, yakni hadis palsu. Aku bubuh lagi kitab aku ni, dia kata hadis palsu. Maka jikalau adalah pekerjaan itu, yakni hadis ini seperti barang yang ia sangka, kalau betul sungguh ya Rasulullah, maka taubatlah aku. Moga di masa ini mana dia bukan menjadi pelupur hadis lagi. Memang hadis tu hadis tinggi dah, tak bukan nak sebuah dengan apa-apa kita. Allah ni duk ngaku gitu tak dah. Tapi nak sebuah Bukhari Muslim tu dia jadi tak ada lagi lah sekarang tu. Iman mana ni? Aku taubatlah kepada Allah Taala. Dan sebaliknya, jika ada sesuatu yang sudah engkau elok, mung kata molek, aku bubuh tu molek, ya Rasulullah, telah hasillah bagi aku daripada berkat engkau. Itu adalah menjadi molek, menjadi betul, tidak jadi salah, tu adalah keberkatan daripada engkau. Turun berkat engkau kepada aku ya Rasulullah. Maka ambil olehmu bagi aku. Kalau dia tu benda hak molek,
ambilkan tolong ambil bagi kau hakku. Dia dok jahat sengkau dengan kita, aku tu ambil hukum atas dia daripada khosamku, seteru aku ni, lawanku. Kemudian maka berdiri Imam Ghazali di lutut Rasulullah, di dekat dengan lutut Rasulullah, hingga diberi dia pun hala kitab Ihya Ulumuddin bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun ambil kitab Ihya tu, menilik melihat dengan halusi padanya sallallahu alaihi wasallam, satu daun satu helai, kemudian satu daun. Muka dalam mimpi ni dia kira cepat hingga habis pada akhirnya. Kemudian maka Nabi pun bersabda dalam mimpi tu, demi Allah, sebenarnya demi Allah bahawa kitab ini suatu kitab karangan yang amat elok. Semua hadis dalam ni adalah elok, walaupun bukan ain perkataanku, adalah mafhum perkataanku. Itu dia. Kalau bukan ain pun mafhum, yang diriwayat atas dasar mafhum perkataanku, tidak salah dah. Kemudian maka diberi akan dia Abu Bakar. Nabi Allah ke Abu Bakar, maka meniliklah ia Abu Bakar padanya. Demikian juga lagu tu juga kita ni elok. Kemudian maka berkata, bahkan demi Tuhan yang membangkitkan di kau Nabi yang sebenarnya, ya Rasulullah, yang sangat baik kita Ihya ni. Bukan sesak, bukan palsu dak. Tu dia mafhum yang tidak menyalahi akan hadis Nabi. Kemudian diberi akan dia kepada Umar, Sayyidina Abu Bakar, maka menilik ia kepadanya, demikian juga seperti juga. Kemudian maka berkatalah As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar kata, maka menyuruhlah Rasulullah SAW menanggar kain orang yang menyuka tu, yakni Ibnu Harazim tu, buat baju. Anak kodai tu, pasal tu suka jahat tu, tuduh, kes tuduh, tu had tuduh. Tu dia. Dalam mimpi pun dijalankan paluan ni. Kalau tidak sekat boleh dijalan, kalau sekat kena kira cara sekat, jangan gaduh. Sekat ada sekatan, kena kira dengan sekatan molek, jangan gaduh, jangan pecah belah, jangan. Tidak, jangan. Kain orang ini, dan hendak didera akan dia hak orang menuduh. Hak orang menuduh. Tidak. Maka menanggalah ia Ibnu Harazim tu buatlah baju-baju dia nya, biah dia seubah dia buat. Dan dipukulnya akan dia. Nabi kita pukul. Nabi kita pukul. Godai. Pukul hak tuduh. Kemudian pukul beberapa kali, mensyafaat akan dia oleh Sayyidina Abu Bakar. Kemudian darudah dipukul 5 kali. Tidak banyak puluh sekali. Tidak. Dengan camci. Dengan camci lah. Tukar sebagai tukar kecil. Maka sembah ia Sayyidina Abu Bakar syafaat tu, ya Rasulullah, sungguhnya ia perbuat, dia kata dia nak bakar dia pun tu kerana ijtihad, bukanlah dengan kerana dengki dia, dengan kerana jahil, dia ijtihad. Moga dia tengok nak sebab ilmu dia tu ni ada hak riwayatnya begini, maka taklih ni tu dia. Pada sunnah yang berkaitan hadis, kamu ada engkau ya Rasul, dan dia membesarkan sunnah engkau kerana nak memelihara. Jadi bukan dia jahat, dan bukan dia semata-mata nak membinasa dengan jahil. Tak buat dengan ilmu ya Rasulullah. Ijtihad dia membesarkan hadismu, takut jadi capuh hak sebenar dengan hati sebenar. Maka mengampunkan baginya Abu Hamid pun maaf, boleh ya Rasulullah, tak apalah, tak apalah, kita maaf. Dan pada ketika itu dimaaf. Maka tak kalau jagalah ia daripada tidurnya Ibnu Harazim tu, memberitahulah ia akan taulah yakni anak muridnya dengan barang yang berlaku mimpi saat ni. Dan duduklah ia Ibnu Harazim selepas daripada kena godai tu 25 hari dia sakit godai sungguh. Tidak, sabit mimpi yang sebenar ni adalah wafat.
Sakit kena kodai. Sakit kena kodai. 25 hari tak lagi orang sakit. Sakit tubuh. Kodai. Tu dia. Tapi itulah. Hak mimpi ni satu juzuk daripada wahyu. Satu juzuk daripada berapa? 40 kau 70 tak ingat dah. Daripada demikian pukul itu kemudian duduk lama saat ni lepas pada 25 hari duduk sakit saat ni, maka melihat tak ya Ibnu Harazim dia orang lebih, dia dengan ijtihad bukan dengan jahil dia. Kok kita lah ni dengan jahil dia nak ngomong kursi tu dia. Maka melihat rakyat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidurnya menyapuh dan Nabi sapu dengan tangannya. Dia orang lebih juga Ibnu Harazim ni, bukan sebarang ni. Yang beliau lagi berkat atas tubuh Ibnu Harazim sapu. Maka sembuhlah ia Ibnu Harazim daripadanya, daripada sakit tadi. Maka dipukul akan daku, maka tobatlah aku. Ada ayat ke anak murid dia. Dan kata Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, sungguhnya mati ia Ibnu Harazim ni. Mati hingga sampai mati nah. Bekah benih terbenam bekah godai tu. Telatih pak kena godai tu. Nyata bekas. Nyata jelas pada tubuhnya hingga sampai mati. Godai sungguh. Dan ini maknanya berlaku ni dalil kebesarannya Imam Ghazali dan karamatnya radhiyallahu anhu habis. Dan demikian lagi. Jadi muka di sikit lagi lah. Gua habis buat dia sikit. Sikit lagi. Sikit lagi dia. Sikit lagi. Aku habis sikit dia. Sikit. Minta sikit lagi. Dan demikian lagi kata Sayyidi Ali Asy-Syadzili radhiyallahu taala. Ni buat titih bagi Rasulullah buat lebih belakang dah ni. Ni penghulu kita belakang dah ni. Penghulu selepas daripada Rasulullah. Tu dia. Padahal menunjuk keadaan puji segala akabir, yakni ulama besar aulia illah taala akan dia, akan Imam Ghazali akan kitab dia ni. Barang siapa ada baginya hajat kepada Allah Taala, maka hendaklah ia mengambil wasilah. Bukan syirik, tawassul. Tawassul dengan Imam Ghazali, tidak tawassul dengan Imam Ghazali dengan kitab dia tawassul, bukan syirik. Tawassul tak apa. Dan demikian lagi masyhur pada antara setengah daripada orang yang soleh yang wali lah, bahasa ruhaniyah, yakni ruh, keadaan ruh Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu hadir pada tatkala membaca kutubnya. Bukan kata sekat iyat saja. Kutub tu jamak taksir, kitab lain pun atau karamat atau setengahnya. Dan demikian lagi barang yang disebut oleh Imam Al-Hafiz Al-Iraqi radhiyallahu taala pada kitab takhrij mengeluar dan menyatakan hadis al-iyad. Dan Ibnu Subki Abdul Wahab Ibnu Subki radhiyallahu anhu di dalam tabaqatnya dan yang lain daripada keduanya beberapa karamat yang ajibah Imam Ghazali ni pada waktu hidupnya dan kemudian daripada matinya radhiyallahu anhu. Sebab itulah bacalah Quran, zikirlah, iktikaf dalam masjid ni. Aku iktikaf dalam masjid ni. Tu dia. Buatlah perkara sebenar sungguh, wajib sebenar. Bila sahih molek kena molek akidah pula comel molek sama sekali. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Orang buat amal dengan betul, molek dengan ikhlas, molek tak sia-sia. Cuma di sini tak nampak apa sekarang. Tak nampak tu lah orang mahjuk dia pelekeh, dia berasa tak sia tu kerana dia terdinding. Terdinding hati dia tu. Na'udzubillahi min zalik. Tidak. Maka adalah yang setengah daripada yang amat besar kita wisu sikit. Jalalnya, kebesaran besarnya dan kamalnya sempurna barang yang pada dua tangannya daripada barang yang mencarikan adat yang dikaramat. Maka yang tersebut itu memadalah kelebihan pada orang yang hendak mengiktikad, nak meyakini akan besar
murtabak qadarnya, murtabaknya pada di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka adalah radhiyallahu anhu fahamnya luah Allah kurnia laduni, faham yang laduni daripada Allah Taala seperti laut. Laut, maka tiada di dalam laut itu barang yang ada padanya tidak. Maka tiada di dalam laut itu barang yang ada padanya daripada bau jawahir, dan telah mencengam tidak tingginya oleh langit tidak. Dan di mana ada langit barang yang ada baginya daripada zawahir, tu dia mata yang cemerlang, yang ni cemerlangnya. Dan kunamoi kita situ boleh tu, kita situ boleh. Dan kunamoi kitab ini terjemuh ni minhajal abidin, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tu dia faham molek dengan molek, ibadat molek, ngaji molek dah agung. Iman Islam, inna ad-dina 'indallahi al-Islam, itu adalah agung. Jangan lemuh, jangan malah. Apa tak lagi keadaan Covid ni, apa bala. Boleh jadi sangat ini tanda akhir zaman dah. Boleh jadi tanda berkaitan dengan Dajjal, kau boleh jadi, bukan berkata tentu dah, dan boleh jadi berkaitan dengan Imam Mahdi, tapi Allah lah yang mengetahui. Wa amalah, bacalah Quran, zikirlah, istighfarlah, membetulkanlah diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, Allah taala a'lam.